Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar tajuk protein 4.3 ni, subtopik protein. Jadi masih dalam bab yang sama, bab 4 ni, komposisi kimia dalam sel. Jadi sini semua sambil-sambil cikgu ajar ni minta buka buku tab muka surat 76 ni. Okey, jadi daripada ni banyak ni cikgu ringkaskan lah untuk memudahkan lagi pelajar-pelajar. Okey, ni cikgu nak kongsilah. Okey, pertama sekali protein ni dia adalah sebatian kompleks terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Jadi kebanyakan protein ni juga dia ada unsur sulfur dengan fosforus. Okey, contoh protein ni contohnya macam kita biasa makan ikan ke. Ikan, daging, susu, kacang, telur. Dalam makanan kita tu ada protein, kandungan protein lah dalam tu. Okey, protein ni dia terdiri daripada satu atau lebih polimer. Maksudnya protein ni dia ada satu ataupun lebih polimer. Polimer tu kita sebut polipeptida lah kalau untuk protein ni. Jadi polipeptida, poli ke apa maksud poli? Sekejap poli. Okey, poli ni maksud dia banyak. Polipeptida. Lepas tu polipeptida ni pula dia terdiri daripada monomer untuk bentuk polipeptida ni. Monomer dia asid amino. Jadi sekejap lagi cikgu akan teranglah pembentukan dia. Jadi untuk protein ni dia terdiri daripada 50 hingga beribu-ribu molekul asid amino. Okey, kalau tengok sini monomer untuk protein adalah asid amino kan, saya kata. Jadi asid amino dia akan bergabung dengan asid amino melalui proses kondensasi yang akan jadi dipeptida. Apa dipeptida? Sebabnya asid amino jadi dua kan? Dua. Kalau dua dipeptida. Jadi proses kondensasi ni ia akan berulang. Bila berulang ia tak jadi di dah lah, ia jadi banyak kan. Bila banyak ia akan sebut polipeptida. Cikgu sebut tadi. Polipeptida. Okey, ni bila dia jadi dipeptida dua, daripada dua asid amino ni jadi dipeptida kan. Dia akan singkir ke air H2O. Okey, kalau kita lukis pula, contohlah ni satu asid amino, ni campur satu asid amino, proses kondensasi tadi. Dia akan melekat lah dua ni. Dia akan melekat melalui ikatan dipeptida. Nama dia, nama ikatan ni dipeptida. Dan dia akan singkir ke air lah. Okey, kalau contoh dipeptida ni dia nak uraikan, maksudnya dia nak jadi asid amino balik kan. Proses dia terbalik lah. Anak panah terbalik ni proses dia hidrolisis. Kalau dia nak uraikan dipeptida dengan air tadi nak jadi asid amino, proses hidrolisis. Okey, cikgu nak bagi tahu kepentingan protein dalam sel. Apa kepentingan protein untuk kita? Okey, yang pertama membina sel baharu. Yang kedua, dia boleh baiki tisu-tisu yang rosak. Lepas tu dia ingat tak kita belajar dulu dalam bab 2 hari tu ke? Protein. Protein ni untuk apa? Untuk sintesis enzim, hormon, antibody dan hemoglobin. Lepas tu yang keempat, membentuk bahan binaan seperti keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Jadi inilah sedikit kita belajar tentang protein. Jadi kalau nak lebih detail lagi boleh baca muka surat ni lah 70 ni kan, cikgu kata tadi. Okey, sebelum ni kita belajar 4.3 okay? Protein, subtopik protein. Jadi ni cikgu nak share untuk 4.4 untuk tajuk lipid. Hak ni muka surat 77
muka surat 77. Ni. Nanti sambil-sambil cikgu terang ni, minta buka buku teks ni. Okey, cikgu ada buat ringkasan. Kalau kita tengok sini, untuk lipid ni, kita belajar dulu sifat-sifat dia lagu mana dia. Lipid ni dia adalah sebahagian organik. Dia sebahagian organik dan bersifat hidrofobik. Sebelum ni kita pernah belajar dalam bab 3 kan. Hidrofilik, hidrofobik kan. Jadi untuk lipid ni dia hidrofobik. Fobik ni macam fobia lah. Tak say, takut air, tak suka air. Jadi hidrofobik. Lepas tu lipid ni dia terdiri daripada unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Dia macam karbohidrat juga, dia punya unsur-unsur ni. Tapi nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen ni jauh lebih tinggi. Hak ni kita akan tengoklah, nanti cikgu akan tunjuk. Maksud dia sini ni atom hidrogen ni banyak pada oksigen dalam lipid ni. Okey, sebab dia tadi kita tengok dia hidrofobik, dia takut air. Jadi bila takut air mesti dia tak larut kan? Tak larut dalam air. Tapi dia larut dalam larutan organik lain macam alkohol, ether, kloroform. Hak ni ether bukan ester. Dia ada satu lagi ester. Hak ni tiga larutan ni je. Hak lipid boleh larut. Okey, lipid ni dia ada 4 jenis. Yang pertama lemak ataupun minyak. Yang kedua lilin ataupun dalam BI wax. Yang ketiga fosfolipid. Yang keempat steroid. Okay, kita akan belajar setiap satu ni. Kita akan masuk lipid dulu. Lipid. Kita akan masuk lemak dan minyak dulu. Lemak dengan minyak. Gapo lemak dengan minyak ni? Ni kita biasa sebut ke lemak. Semua orang pernah dengar ke lemak, minyak. Okey, dalam biologi ni kita sebut nama ialah triglycerida ataupun triglyceride lah kalau dalam BI kan. Gapo triglycerida ni? Dia sejenis ester. Maksudnya daripada karboksilik asid campur alkohol ni baru dia akan jadi ester lah. Okey. Hak ni karboksilik asid campur alkohol ni awak akan belajar dalam kimia lah kan. Cuma cikgu nak tunjuk lah kata ester ni pembentukan dia daripada karboksilik asid dengan alkohol. Okey, untuk kita lebih faham lagi gapo triglycerida ni, kita akan tengok gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni. Kita tengok sini, gambar rajah dia ada kumpulan hidroksil. Gapo kumpulan hidroksil? Kumpulan hidroksil ni dia ada OH. Kalau awak tengok mana-mana dia ada OH belakang ni, dia adalah kumpulan hidroksil. Okey, untuk jadi triglycerida ni, dia akan gabung satu glycerol ni. Satu glycerol akan bergabung dengan 3 asid lemak. Glycerol ni dia sejenis alkohol. Apa sejenis alkohol? Awak tengok ada OH. Alkohol ke? Dia akan ada OH belakang. Untuk bentuk triglycerida ni, dia akan melalui proses kondensasi. Dan dia akan singkir ke 3 air. Apa 3? Sebab sini dia ada 3 hidroksil. Jadi sini dia ada 3 air lah. Akan bentuk 3 air. Okey. Dia boleh juga tindak balas. Triglycerida ni campur air ni, dia tambah air. Dia boleh menguraikan balik. Maksudnya dia uraikan balik jadi bentuk gini. Pecah lah. Dia pecah. Melalui proses hidrolisis. Boleh tengok anak panah ni ke sana. Kalau dia nak bentuk ni ke sini. Jadi kebanyakan kita belajar pun nak bentuk kondensasi, nak uraikan proses hidrolisis. Okey, asid lemak ni asid lemak ni nak kita belajar ni. Dia ada 2 jenis. Satu lemak tepu, yang kedua lemak tak tepu. Lemak gapo lemak tepu dengan lemak tak tepu ni? Perbezaan dia kita akan belajar lah. Hak ni cikgu tulis di kertas lain lah.
Kita tengok deh, lemak tepu dan tak tepu. Dia gapo persamaan dia, gapo perbezaan dia. Kalau ni awak boleh tengok muka surat 77, cuma cikgu ringkaskan balik. Okey. Lemak tepu, lemak tak tepu, kita tengok perbezaan dululah. Okey, sini cikgu ada lukis dia punya struktur dia. Okey, kita tengok sini kejap Okey, lemak tepu, kalau tengok sini dia ada 4 karbon kan. Hak ni pun sama juga, lemak tak tepu ni ada 4 karbon. So 2 3 4. Gapo beza dua ni? Beza dia hak ni ada double bond. Ikatan ganda dua. Hak ni tak ada. Dekat karbon. Hak ni sebelah ke kan? Jadi perbezaan dia situ, untuk lemak tepu ni ikatan tunggal. Ikatan tunggal lah. Semua ada Hak ni terdapat sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua, double bond untuk lemak tak tepu. Okey. Yang kedua, nak ayat dia hak ni lemak tepu ni dia tak ada ruang tambahan untuk ikatan hidrogen tambahan. Maksud dia tak ada ruang untuk hidrogen lain untuk melekat di karbon ni, tak ada. Sebab ia penuh belaka dah. Sebab dia sekarbon ni ia akan ada 4 ikatan ke. Hak ni dia dengan karbon, hak ni dengan hidrogen. Hidrogen. Kalau karbon ni pula, hak ni hidrogen, hak ni hidrogen, hak ni karbon, hak ni karbon. 4 lah keliling karbon ni ada 4. Jadi tak ada ruang dah untuk hidrogen lain melekat pada atom karbon. Untuk lemak tak tepu ni pula, kalau kita tengok sini, dia kata masih boleh menerima ataupun ambil ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni ikatan kimia lah. Kalau tengok sini, dia ada 4 karbon ya. So 2 3 4. Hak ni penuh dah. So 2 3 ke dekat karbon ni. Dekat karbon ni, so 2 sini double bond dengan sini. Sini tak ada. Maksudnya sini ni masih boleh lekat lagi lah hidrogen ni. Kalau dia buat double bond ni, hidrogen masih ada peluang untuk lekat sini. Jadi itulah perbezaan lemak tepu dengan tak tepu. Ada soal lagi, didapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Lemak tepu ni, contoh lemak tepu dia bentuk pepejal. Siapa biasa tengok minyak sapi ke, kita buat kuih ke, buat sekut raya ke apa ke. Dia dalam tank. Kalau kita tengok bentuk dia pepejal lah, dia bukan macam air lah. Lepas tu mentega ni margarin ko deh. Tengok situ dia lemak tepu. Sebab dia bentuk dia pepejal, minyak haiwan. Kalau lemak tak tepu ni contoh dia minyak zaitun. Siapa pernah tengok minyak zaitun? Minyak ikan kod. Dia sejenis lemak tapi dia bentuk cecair. Jadi perbezaan dia lah cecair dengan pepejal. Okey. Kita tengok pula persamaan dia. Persamaan lemak tepu dengan tak tepu ni, kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Kita tengok ni struktur lemak tepu dengan tak tepu. Dia kata persamaan dia ada karbon, hidrogen, oksigen. Tengok atom dia. Ni pun sama ke? Ada karbon, hidrogen, oksigen. Jadi dua-dua ada unsur 3 ni. Yang kedua, kedua-duanya mempunyai gliserol dan asid lemak. Gliserol cikgu ayat dah tadi ke? Ada OH, dia gabung ke? Dengan dua-dua ni dia ada kumpulan alkohol. Lepas tu dia bergabung dengan asid lemak ni. Hak lain ni. Jadi tu persamaan dia. Yang ketiga, kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. Jadi kena ingatlah tiga-tiga ni. Kalau nak baca lebih detail lagi, dia muka surat 77 dengan 78 dah. Okey, sambungnya hak tadi, hak kita belajar tadi, lemak siap dah. Kita akan tengok liling, fosfolipid dengan steroid. Okey, gapo liling?
Lilin ni dia mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak. Dia punya tindak balas ia, satu molekul alkohol ia campur dengan satu molekul asid lemak. Dan dia bersifat kalis air. Macam kita tahu lilin Lilin ni dia kalis air. Maksudnya dia tak dekat air lah. Hak ni lilin ni bukan lilin hak kita pasir masa api tak ada tu Hak ni lilin yang terjadi secara semula jadi. Contohnya pada daun lah. Daun ada setengah tu kita tengok dia macam kilat-kilat gitu Kalau kita letak dekat cahaya, dia macam kilat-kilat. Itulah lilin pada daun. Fosfolipid. Apa fosfolipid? Komponen utama membran plasma. Kita pernah belajar fosfolipid ada dua lapis apa tu membran plasma. Ni boleh tengok di bab 3 lah. Terdiri daripada satu molekul glycerol dan dua molekul asid lemak campur dengan satu kumpulan fosfat. Kalau lilin tadi satu molekul asid lemak. Kalau fosfolipid dia ada dua molekul asid lemak. Kalau fosfolipid dia ada kumpulan fosfat. Fosfor. Ingatlah fosfat. Lebih kurang Jadi lilin ni tak ada kumpulan fosfat. Hak ni ada. Kalau steroid pula sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Contoh soalan lah, kalau ada soalan tanya, gapo dalam lipid? Gapo jenis lipid hak tak mengandungi asid lemak? Jadi jawapan dia steroid. Hak lain ni ada asid lemak. Ni asid lemak Ada asid lemak dua molekul, hak ni satu molekul. Hak ni tak ada. Jadi contoh steroid adalah kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Hak ni rasa awak pernah dengar hormon, sejenis hormon lah, steroid. Testosteron, estrogen dan progesteron ni. Hormon orang lelaki, orang perempuan jadi kita tengok apa kepentingan lipid dalam sel. Kepentingan dia yang pertama, lemak kita belajar tadi, dia berfungsi sebagai simpanan tenaga bagi haiwan. Dia simpan dalam bentuk tenaga, lemak ni, untuk haiwan lah. Yang kedua, pelapik untuk melindungi organ-organ dalaman. Contoh jantung kita bentuk jantung contohlah kita keliling dia ni, keliling jantung ni, dia dikelilingi oleh ni lah lemak di bahagian perut kita. Sebab apa dikelilingi ni? Sebab dia nak melindungi organ dalaman kita. Yang tiga, sebagai penebak haba bagi haiwan dekat bawah kulit. Contoh macam binatang duduk di tempat sejuk jadi kulit dia tu, keliling dia tu banyak lemak lah. Sebab dia nak elok daripada sejuk melampau. Contoh kalau manusia pula, kalau awak tengok orang berbadan besar dengan orang kurus Jadi kalau orang badan besar ni lemak dia banyak Bila banyak dia kurang lah sejuk berbanding dengan orang hak kurus hak tak ada lemak tadi. Contoh je lah yang keempat, lilin. Kita belajar kot lilin dalam lipid tadi. Komponen penting dalam kutikel. Kutikel ni duduk di lapis sel luar lah, yang menutupi epidermis daun. Epidermis macam ni daun di luar dia tu, dia ada lapisan kutikel. Dan sebum. Sebum ni di kulit manusia. Dan sebum yang dirembeskan oleh kulit kita. Dalam peluh kita tu dia ada sebum. Jadi kalau situ kalau kita tengok ni lilin ni, dia bukan dekat tumbuhan sajalah, maksudnya dia di manusia pun ada jugalah. Ini contoh dia lah, pokok daun jadi kilat-kilat tadi cikgu ayat dah. Manusia dalam peluh ada juga lilin dalam peluh manusia ni. Lepas tu yang kelima, fungsi glycolipid. Ini kita pernah belajar dalam bab sebelum ni kita belajar glycolipid ni untuk memastikan kestabilan membran plasma.
dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Ni dah lebak 2, awak tengok balik lah. Yang kena ni kolesterol. Apa kepentingan kolesterol ni? Penting bagi sintesis hormon steroid. Ni kelebihan kolesterol lah. Kepentingan lipid dalam sel kita. Di ni untuk kepentingan lipid ni, minta awak study muka surat 78. Terima kasih. Jadi selamat study.